Baik, hari ini kita nak bincangkan pasal undang-undang dan adat di tanah Melayu. Okey, undang-undang dan adat di tanah Melayu ni telah wujud sejak sekian lama lagi, daripada zaman atuk nenek moyang kita sehinggalah ke zaman kita pada hari ini. Di negara kita ni ada macam-macam undang-undang dan adat mereka tersendiri. Contohnya kita ada undang-undang Kedah, undang-undang 99 Negeri Perak. Lepas tu kita ada adat Patih, adat Temenggung dan pelbagai lagi undang-undang yang berbeza ikut tempat dan kawasan. Tapi selepas kedatangan penjajah, semua undang-undang dan adat Melayu semakin kurang digunakan dan ditukarkan dengan undang-undang penjajah. Sampailah tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu, barulah hak undang-undang dan adat itu dikembalikan kepada negeri masing-masing dan semua perkara itu tertakluk di bawah akta perlembagaan. Contohnya undang-undang tubuh Kerajaan Johor yang digugat oleh Sultan Abu Bakar. Selain itu kita ada juga undang-undang Pepatih, undang-undang Temenggung yang masih diamalkan. Undang-undang Pepatih ni biasanya diamalkan di Negeri Sembilan dan masih diamalkan sehingga kini. Manakala undang-undang Temenggung diamalkan di negeri-negeri lain. Okey, korang pernah dengar tak? Ada orang kata macam ni, saya akan ambil tindakan undang-undang. Ataupun dia kata, awak dikenakan tindakan undang-undang. Tapi, tahu tak sebenarnya apa maksud undang-undang? Okey, undang-undang ni merupakan satu sistem peraturan ataupun norma yang cuba diikuti oleh masyarakat. Jika peraturan-peraturan ini dilanggar, orang yang melanggar peraturan tersebut mungkin dihukum atau didenda oleh mahkamah. Undang-undang ni biasanya dibuat oleh pemerintah negara supaya masyarakat dalam negara boleh hidup dalam kedamaian dan keselamatan mereka terjamin. Okey, undang-undang adat ni untuk apa? Undang-undang adat ni dia berfungsi untuk mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, seperti yang kita boleh lihat, iaitu daripada aspek pemerintahan, kekeluargaan, harta, perkahwinan dan hukuman. Seterusnya dia dapat mencerminkan nilai-nilai adat dan tradisi bangsa Melayu itu sendiri. Okey, yang ketiga, dia dapat menjaga dan melindungi hak-hak budaya dan kepentingan masyarakat adat, terutamanya dalam hal ehwal Melayu dan anak-anak di negeri Sabah dan Sarawak. Seterusnya ia berfungsi untuk penyelesaian diri seseorang terhadap ajaran agama Islam itu sendiri dan undang-undang moden yang ada sekarang ni. Okey guys, undang-undang adat ni terbahagi kepada dua bahagian yang utama. Okey, yang pertama iaitu undang-undang adat Temenggung dan yang kedua undang-undang adat Perpatih. Sekarang saya nak cerita pula apa itu adat. Adat ini adalah aktiviti ataupun kebiasaan, ataupun kita nak faham lagi amalan yang sudah menjadi kelaziman. Jadi bila adat ini dah menjadi suatu kelaziman sehinggakan hukum ataupun peraturan, jadi sudah pasti kita perlu patuhi peraturan tersebut. Seseorang individu yang didapati melanggar adat akan dikenakan isbat ataupun denda. Jadi adat ini ada adat yang tidak bertulis di Malaysia. Yang penting adat ini sebenarnya adalah satu undang-undang yang akan mengawal kehidupan masyarakat supaya negara kita aman sebenarnya. Jadi apa pula dari segi undang-undang adat? Undang-undang adat merupakan adat istiadat dan sistem perundangan yang telah berkembang mengikut acuannya sendiri dalam sesebuah negara, seperti adat Pepatih dan adat Temenggung, dan telah diadaptasi mengikut kebutuhan satu budaya. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada sejarah adat orang asli dan undang-undang adat Melayu. Orang asli dibagi pada tiga, iaitu Negrito, Senai dan Melayu asli. Okey, Negrito, setiap keluarga mempunyai ketua yang berkuasa penuh dan ketua ini akan mengadili setiap kesalahan. Contohnya, mencuri, menipu, membawa lari perempuan yang bersami dan lain-lain. Seterusnya adalah Senai. Bagi orang Senai, sumpit merupakan kemarahan bagi seorang lelaki. Adat dasar Senai melarang keganasan dan bagi penghulu yang mati harus digantikan oleh anak lelaki yang paling tua. Penghulu mempunyai kuasa dalam sivil dan wilayah, dibantu oleh orang-orang tua lain. Penghulu mengadili kesalahan membunuh, mencuri dan lain-lain. Yang ketiga pula ialah Melayu asli. Setiap suku diketuai oleh batin, dibantu oleh jinang, jukah, penghulu dagang dan penghulu balai. Jawatan batin diwarisi secara turun-temurun dan menjatuhkan hukuman bunuh kepada pembunuh.
Yang terakhir adalah Undang-Undang Adat Melayu. Siapa yang berkuasa dalam politik, maka ia juga berkuasa dalam bidang kehakiman. Sultan merupakan ketua negeri dan dibantu oleh menteri. Peringkat kampung menggunakan Undang-Undang Adat dan Undang-Undang Islam. Dua undang-undang yang terkenal adalah Adat Temanggung dan Adat Bupati. Sebenarnya, apakah sejarah adat pepatih ini? Adat pepatih saling dikaitkan dengan adat Temanggung yang diamalkan di negeri-negeri lain di Semenanjung. Sejarahnya, adat pepatih ini diasaskan oleh Datuk Pepatih Nang Sebatang, sementara adat Temanggung diasaskan oleh abang tiri beliau bernama Datuk Ketemanggungan. Mereka berdua berkongsi ibu yang sama bernama Putih Indo Jelita. Sementara ayah Datuk Pepatih ini adalah seorang penasihat diraja nama Cati Bilang Pandai, dan ayah Datuk Ketemanggungan pula adalah seorang raja bernama Datuk Seri Maharaja Diraja, seorang raja di kawasan Gunung Merapi sekarang berada di Sumatera Barat sebelum kedatangan Islam di Nusantara. Oleh sebab Datuk Ketemanggungan ini keturunan diraja, maka secara tidak langsung dia menerapkan sistem aristokrat dalam pentadbirannya. Hal ini bertentangan dengan jiwa Datuk Pepatih sendiri, yang mana dia berjiwa demokrasi. Maka mereka berdua berbalah sehingga pernah mencetuskan satu perselisihan dalam satu hukum, iaitu Undang-Undang Tarik Balas, di mana hukum tersebut siapa yang membunuh harus dibunuh. Rumah Panjang Iban dijadikan sebagai tempat perhimpunan ataupun persampuri keluarga yang dimiliki secara bebas untuk merayakan sesuatu. Yang kedua adalah harta warisan berdasarkan keahlian seorang kacip dan jazina seorang. Apabila seseorang mati, semua ahli yang kacip hidup mempunyai hak penuh yang sama rata terhadap harta pusaka tersebut. Adat Dusun Sabah. Keluarga akad adalah biasa di kalangan mereka. Mereka meraihkannya dengan mengadakan majlis rasmi untuk mengakui bahawasanya kanak-kanak tersebut telah dijadikannya sebagai anak angkat. Harta terbagi pada dua, iaitu harta pusaka dan harta yang diperolehi. Harta yang diperolehi itu adalah harta yang dapat sebelum mereka berkahwin, dan satu bahagian daripada harta tersebut boleh disampaikan kepada saudara yang terdekat. Kesimpulannya adalah aspek adat yang menjadi teras kepada identiti dan kepribadian negara Malaysia telah dapat diterima dan diikuti secara beransur oleh setiap golongan rakyat Malaysia. Ini menjadikan Malaysia sebagai satu negara yang berbilang kaum dan mampu hidup dengan aman damai, walaupun kita ni pelbagai dan berbeza dari sudut adat dan budaya tersebut, tetapi masih dapat menjadikan Malaysia ini negara aman, makmur, dan menjadikan Malaysia sebagai negara yang merdeka dan bermaruah.